Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami di surga, di malam ini kami datang kepadamu. 我们在天上的父，今天晚上我们来到你的面前， Kami bersyukur kami boleh berbicara dengan Engkau Tuhan. 我们感谢你，我们可以向你祷告， Melalui doa kami dekat dengan Engkau. 通过祷告我们可以亲近你， Dan biarlah di tengah-tengah doa ini Engkau juga berbicara kepada kami Tuhan. 也帮助我们在我们向你祷告的时候，你同时向我们说话。 Bersabdalah kepada kami supaya kami boleh diubahkan sekali lagi hidup kami ini. 我们恳求你对我们每个人说话，好让我们的生命被你改变。 Pakailah kedua hambamu ini dengan segala keterbatasan ini Tuhan. 求你使用你两位有限的仆人。 Terima kasih Tuhan. 主，感谢你， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Malam saudara-saudaraku. 弟兄姐妹，晚上好。 Saudara-saudara, bayangkan ada seorang narapidana yang sudah bertahun-tahun hidup di dalam penjara. 我们想象一下，有一个囚犯的人，他很多年住在监牢里。 Satu hari masa hukumannya selesai. 有一天，他的刑期满了， Lalu petugas memanggil namanya, si A, kamu sudah bebas. 然后工作人员就叫他某某人，你今天可以自由了。 Semua berkas sudah ditandatangani. 所有的这个文件已经签了， Pintu gerbang sudah dibuka buat engkau. 监狱的大门已经为你打开了。 Dan hari ini adalah hari kebebasanmu. 今天是你自由的日子， Kamu boleh keluar, kamu boleh pulang, kamu boleh memulai hidup yang baru lagi. 你可以离开监狱，你可以回家，你可以开始新的生活。 Tapi saudara-saudaraku, kita bayangkan, 但是弟兄 kalau keesokan harinya ia kembali lagi ke penjara. 弟兄姐妹，我们可以想象看，如果隔一天他就回到他的监牢里， Dia kembali bukan sebagai tamu. 他回来不是一个访客的人， Dia datang bukan untuk menjenguk temannya yang satu sel. 他来不是来看望他的朋友， Melainkan dia kembali untuk tinggal di sel yang lama lagi. 而是他回来要住在他原来住的牢里， Dia ingin tidur di ranjang yang sama lagi. 他想住在他原来的床上， Dia ingin menjalani hari-hari sebelumnya itu seperti itu di hari itu. 他就想再过以前在监牢里的日子。 Kita mungkin akan berpikir ini tidak logik gitu. 我们就可以想象，这个人好像不正常。 Untuk apa dia kembali? 他回来为什么呢？ Bukankah dia sudah bebas? 他不是已经自由了吗？ Kalau orang yang waras yang sudah dibebaskan tetapi memilih kembali lagi hidup sebagai tahanan itu nggak masuk akal sama 如 sekali. 果如果有一个理智正常的人，他已经被释放了， Mungkin 然后 ada 他再回来监牢，这个是不对的。 Mungkin ada juga mengatakan Musa pilih salah ilustrasi. Mungkin Musa pilih salah ilustrasi, Oh, ilustrasi yang salah. 可能你说牧师，可能你讲的这个比喻、讲的故事讲错了。 Tetapi saudara-saudaraku, Paulus berkata secara rohani banyak orang Kristen juga melakukan hal yang sama. 但是保罗说，从属灵的角度，基督徒同样也是做这样的事情。 Kristus sudah membebaskan mereka dari belenggu dosa. 基督已经把他们从最终释放出来， Kristus sudah membuka pintu penjara itu. 基督已经为他们打开了监牢的门。 Tetapi banyak orang Kristen yang masih hidup seolah-olah mereka belum dibebaskan. 但是有很多基督徒的生活就好像他们还没有被释放一样， Mereka masih terikat oleh kebiasaan-kebiasaan lama. 他们还是被旧的习惯所捆绑， Masih dikuasai oleh masa lalu. 被过去所辖制， Masih hidup sebagai tahanan. 他们就活得像囚犯一样。 Padahal status mereka sudah berubah. 其实他们的这个身份已经改变了。 Dan itulah yang sedang dibahas oleh Paulus di dalam Roma pasal 6 ini. 这是保罗在罗马书第6章所讲的。 Roma 6 章. 罗马书第6章所讲的。 Oke, mari kita sama-sama bacakan Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4 ya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 罗马书第6章1到4节，信徒像罪而死，像神活着，这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，
是受洗归入他的死吗？所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，也是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Saudara-saudaraku, pada waktu kita membaca teks dari Roma pasal 6 itu, 弟兄姐妹，当我们读这段经文的时候， saya ingin mengajak kita melihat Roma pasal 1 sampai 5. 我就想大家从罗马书第1章看到第5章。 Intinya adalah Paulus menjelaskan Injil kepada jemaat di sana bahwa itu semua adalah manusia adalah berdosa. 所以从罗马书第1章第5章到第5章，保罗是对他们讲福音，就是每个人都已经犯罪了， Semua manusia telah gagal memenuhi standar Allah. 人人都无法达到上帝圣洁的要求， Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. 没有一个人靠着自己可以得救。 Tetapi Allah mengaruniakan keselamatan itu melalui Yesus Kristus. 但是上帝通过耶稣基督就给了我们救恩， Dan itu diajarkan bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan Yesus. 所以上帝的救恩不是靠我们的努力，不是靠我们的功劳，这是基督所成就的。 Dan Paulus menutup Roma pasal 5 di sana dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. 所以保罗在罗马书的结尾，他是这样说：在哪里罪显多，在那里恩典显得更多。 Jadi orang mungkin punya salah pemikiran. 可能有些人误解了， Mereka berpikir kalau Tuhan sudah mengampuni berarti saya boleh hidup sesuka hati aku. 所以有人误解，如果上帝饶恕我了，所以我就可以生活按我喜欢的。 Kalau kasih karunia Allah begitu besar berarti dosa itu bukan masalah besar. 如果上帝的恩典那么大，所以犯罪就不是大问题咯。 Oleh sebab itu Paulus mengajukan pertanyaan yang begitu tajam. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? 所以保罗就提出一个非常重要的问题：我们可以活在罪中吗？好让叫恩典显得更多。 Paulus menjawab dengan tegas, sekali-kali tidak. 所以保罗坚定地说：万万不可。 Karena orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin terus hidup seolah-olah tidak pernah diselamatkan. 因为一个人他被得救了，他不可能活得像还没有得救一样。 Orang yang sudah dibebaskan tidak seharusnya terus hidup sebagai seorang budak. 一个人已经被释放了，他不应该活得像奴隶一样。 Dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu kita belajar 3 hal. 从罗马书第6章第1到第4节，我们可以学习3样东西。 Yang pertama kita belajar, jangan kembali ke sel yang sudah dibuka. 第一点，我们要学习不要回去已经被打开的牢房。 Di Roma 6 ayat 1-2 di sana dikatakan jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 罗马书第6章1到2节这样说：这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？ Nah saudara-saudaraku di sana Paulus tidak berkata bahwa orang Kristen tidak pernah akan jatuh ke dalam dosa. 所以保罗并不是说基督徒不能再犯罪， Tetapi Paulus berkata, jangan menjadikan dosa itu sebagai tempat tinggalmu lagi. 但是保罗说不要把罪当作你的居所。 Saudara-saudaraku, apa perbedaan antara jatuh ke dalam lumpur atau memilih tinggal di dalam lumpur? 弟兄姐妹，我们跌倒在泥土里和住在泥土里有什么不同呢？ Kalau jatuh ke dalam lumpur, kamu secara tidak sengaja kamu bisa jatuh ke dalam lumpur. 如果我们跌到泥土里，这个可能我们不小心就跌倒了。 Tetapi kalau memilih tinggal di dalam lumpur berarti kamu menikmati kehidupan di dalam lumpur tersebut. 如果我们选择活在泥土当中，就等于我们享受那样的生活。 Nah Paulus mengartikan bahwa orang percaya itu masih bisa jatuh. 所以保罗说，信徒有可能还会跌倒， Orang percaya itu masih bisa gagal, masih bisa tersandung. 信徒还可以失败，还可以失脚， Tetapi hatinya tidak lagi nyaman hidup bersama dosa. 但是他是不会活在罪当中， Karena statusnya sudah berubah. 因为他的身份已经被基督改变了。 Kita kembali lagi kepada ilustrasi tentang narapidana tadi. 所以我们回到刚才我开始讲的那个囚犯，
Bayangkan setelah dibebaskan, ia kembali ke selnya setiap malam. 我们想象看，这个囚犯他已经被释放了，但是他就回去他原来的地方， Ia tidur di sana, ia makan di sana, ia hidup di sana. Ini merupakan sesuatu yang aneh, bukan? 他就睡在同样的床，就吃在那边，这不是很奇怪的事情吗？ Tetapi itulah yang terjadi kalau orang percaya terus memelihara dosa yang sama. 如果基督徒同样这样的生活，和刚才说的就没有什么两样。 Kalau kita terus memelihara kebencian, kalau kita terus memelihara kepahitan di dalam kehidupan kita. 如果在我们的心里，我们继续的有仇恨，继续的有苦毒， Maka Paulus berkata, mengapa kembali ke tempat yang sudah Tuhan bebaskan Anda? 所以保罗就问你们：为什么你再回去你已经被释放的地方呢？ Saudara-saudaraku, apakah kita masih mempunyai sel yang lama yang kita masih kunjungi terus? 弟兄姐妹，请问你是否你还有你的老房呢？ Kita punya sel kemarahan, 我们有这个愤怒之 sel 房， kepahitan, 我们有苦毒， sel kecemasan, 我们有忧虑， sel dosa rahasia. 我们可能还有一些隐藏的罪。 Hari ini Tuhan berkata, pintu itu sudah terbuka buat engkau. 所以今天上帝对我们说，这个门已经被打开了， Jangan kembali ke sel yang sudah dibukakan buat Anda. 请你不要再回去你原来的地方。 Nah, saudara-saudaraku, 弟兄姐妹， ada seorang ama tua mengatakan kepada saya, 阿妈多， ama tua, 有 oma tua. 有一位老婆婆老婆婆对我这样说， Dia katakan, kalau dulu ya, sebelum aku percaya Tuhan, kalau orang menyakiti aku akan membalas 2 kali lipat. 她这个老婆婆说，以前我还没有信主的时候，如果有人伤害我，我就报复他2次。 Tetapi setelah aku percaya kepada Tuhan, aku belajar untuk tidak balas dendam lagi. 但是自我信主之后，我就学习不再去报复了。 Walaupun perasaan itu kepingin gitu ya, tetapi aku belajar untuk melepaskan itu. 虽然我的心很想报复他，但是我学习就把这个仇恨放下。 Nah, saudara-saudaraku, banyak kepahitan yang kita simpan. 我们在心里可能有很多罪恶， Banyak kemarahan, banyak kecemasan, banyak hal yang sudah lalu itu terus kita simpan. 在我们的心里可能有过去的愤怒，有过去的失败，有过去的苦毒等等。 Tetapi Tuhan katakan ini semua sudah dibukakan buat engkau, ayo lepaskan semuanya itu. 所以上帝对你说，这个门已经被你打开了，求你把这些放下。 Ini yang pertama yang kita pelajari. 这是第一点我们所学习的。 Yang kedua, 第二点， identitas lama kita itu sudah dikuburkan. 我们旧的身份已经被埋葬。 Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4a, aku bacakan buat saudara-saudaraku semuanya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. 罗马书第6章第3节，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。 Paulus kemudian menjelaskan tentang baptisan. 保罗继续讲关于受洗， Seringkali orang menganggap baptisan itu sebagai apa? 人们常常看洗礼是什么呢？ Orang menganggap itu sebagai upacara gereja saja. 很多人看洗礼只不过是教会的一个仪式而已。 Seringkali kita mendengar Musa dia udah mau pergi, ayo cepat baptis dia. 我们常常听见这个人某某人他要离开我们了，我们就找牧师赶快给他洗礼。 Orang menganggap bahwa kalau udah baptis sudah, 有 dia tenang gitu kalau udah dibaptis. 有的人觉得已经受洗了就很好了，就可以安心了。 Tetapi seringkali kita ingin mengetahui apakah dia percaya kepada Tuhan atau enggak. 但是最重要的，我们要知道这个人受洗之前是否他已经信主了。 Kita bukan cuma sekedar memberikan baptisan lalu menjadikan itu sebagai satu anway itu ya men. How to check? 所以我们， Ya, you explain. 所以我们不要当洗礼，一个人被洗礼了，他就可以安慰了。 Sebagai penghiburan gitu ya, sebagai penghiburan bahwa dia sudah dibaptis, dia pasti masuk surga. 所以不要单单认为这个人受洗了，他一定上天堂。 Tetapi Paulus mendeklarasikan bahwa identitas baru itu bahwa seseorang yang dibaptis itu harus menunjukkan sikap bahwa hidup lamaku itu sudah berakhir.
所以保罗讲到关于洗礼，就是宣布一个人他的旧生活已经结束了。 Aku sekarang udah milik Kristus. 所以从现在开始，我已经是属于基督了。 Paulus mengatakan bahwa kita telah mati dan dikuburkan bersama Kristus. 所以保罗说，我们与基督同死同埋葬了。 Kubur selalu kita anggap itu berbicara tentang akhir. 我们总认为坟墓是终结， Kalau sesuatu sudah dikuburkan, ya udah sudah selesai. 所以某些东西已经被埋葬了，就已经结束了。 Nah saudara-saudaraku, kita menguburkan sesuatu lalu nggak mungkin besok-besoknya kita kembali lagi korek-korek kita ambil lagi apa yang kita kuburkan itu. 我们不可能埋葬了一些东西，然后隔一天我们就把它再挖出来。 Tetapi seringkali dalam kehidupan kita melakukan hal yang bertentangan dengan logika kita. 其实，在我们的生活当中，我们就常常去行刚才所讲的。 Dengan baptisan itu kita sudah menyerahkan hidup lama kita itu kepada Tuhan. Sudah dikuburkan, sudah mati kehidupan kita yang lama itu. 我们受洗了，我们已经把旧生活把它释放了，我们已经与基督同死了。 Tetapi seringkali kita terus menggali luka lama kita. 但是我们常常在回去我们旧的伤痛， Kita terus menggali dosa-dosa lama kita. 我们在回去我们以前犯的罪恶， Kita terus menggali identitas lama kita. 我们再回去享受我们以前的身份。 Akhirnya ada yang sering kali kita dengar itu yaitu, aku memang pemarah. 所以我们有时听到人说，我就本来就很喜欢发脾气， Saya memang begini. 我的人就是这个样子， Saya memang tidak bisa berubah. 我根本都无法改变。 Tetapi firman mengatakan itu manusia lamamu. 但是圣经上帝的话语说，这个是旧人， Itu bukan identitasmu lagi. 这不是在你的身份， Jadi identitasmu itu adalah identitas yang baru yang dilahirkan bersama Kristus. 所以你的身份是新的身份，你已经在基督里重生了。 Saudara-saudaraku, kalau kita beli rumah, 弟兄姐妹，如果我们买一栋房子， kita beli rumah tua yang rusak, 我们买一栋旧破的房子， lalu kita ganti nama, itu menjadi pemilik, kita menjadi pemiliknya. 然后我们就过户，我们就成为新的房东， Lalu kita mulai merenovasi rumah 我 itu. 们就开始装修。 Apakah renovasi itu selesai dalam 1 hari? 是否装修只能在一天能 Tentu 完成吗？ tidak. Tentu tidak ya. 肯定不是啦。 Ada yang 3 tahun, 4 tahun, pelan-pelan renovasi sampai keinginannya itu terwujud. 装修必须需要一段时间， Demikian juga dengan proses pembaharuan sebagai seorang anak Tuhan. 所以我们身为上帝的儿女，我们被上帝更新也是需要时间。 Saat kita percaya kepada Kristus, status kita itu sudah berubah. 当我们信主的时候，我们的身份已经被改变， Tetapi karakter kita sering terus diperbaharui. 我们的品格不断的被上帝更新。 Jadi kalau ada bagian-bagian yang perlu direnovasi itu, jangan putus asa. Kita belajar terus sehingga semakin hari kita semakin baik dan kita belajar menjadi murid Kristus yang diperbaharui terus-terusan. 在我们的生命这么的品格有很多地方需要修改的，所以我们不要灰心，我们不断的学习。 Tetapi banyak orang Kristen yang sudah dibaptis lalu hidupnya seperti biasa. 我们可以看见许多基督徒已经受洗了， Masih 他们 hidup 的生活还是老样子， Masih hidup di dalam gaya yang sama. 还是老样子，活在 Masih dengan cara yang sama. 旧的方式里面， Masih dengan karakter yang sama. 还是以旧的品格， Mereka merasa nggak perlu diperbaharui. 他们觉得他们不需要被改变。 Nah saudara-saudaraku, 弟兄姐妹， kita punya status baru. 我们有新的身份， Kita terus diproses, belajar menyerupai Kristus. 我们不断的被塑造、学习像基督。 Pada waktu kita berusaha untuk diproses, kita belajar setiap hari, iblis juga bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. 当我们不断的被上帝塑造，不断的学习像基督，同时魔鬼也不断的工作。 Makanya kenapa Paulus mengatakan bahwa di dalam proses pembelajaran sebagai seorang anak Tuhan, kita terus belajar walaupun kita jatuh, tetapi kita sudah peka bahwa itu adalah dosa. 所以保罗不断的告诉我们，身为基督徒，我们不断的学习，不断的被塑造。虽然我们可以跌倒，但是我们可以在不断的学习，再站起来。 Saudara-saudaraku, hati-hati kalau kita tidak berubah. 弟兄姐妹，如果我们跟随主一段时间，我们的生命没有改变，我们就要担心。 Berarti kita masih hidup di sel yang lama. 这个就相当于我们还活在旧的牢房， Salib itu memberikan identitas yang baru kepada kita. 所以十字架给我们新的身份。 Ketiga yang kita pelajari, 我们所学习的第三点， mari kita hidup sebagai orang yang sudah dibebaskan.
就是我们要活出像一个被释放的人。 Di Roma 6 ayat 4b di sana dikatakan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 像罗马书第4节下半节这样说，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Inilah puncak dari seluruh bagian ini. 这是这段经文的高潮。 Paulus berkata seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. 就像基督从死里复活了，我们就要活在新的生命里头。 Kekristenan bukan sekedar berhenti melakukan yang salah, 所以基督教不单停止不去犯错， tetapi kekristenan adalah mulai hidup dengan cara yang baru. 基督教是开始以新的方式来生活， Bukan cuma sekedar berhenti membenci orang, 不单停止不去记恨别人， tetapi kita mulai belajar bagaimana mengasihi orang lain. 但是基督徒开始学习怎么样去爱别人， Bukan cuma belajar berhenti berbohong, 不是学习不说谎了， tetapi kita mulai belajar hidup dalam kebenaran. 但是我们学习活在真理当中。 Kalau selama ini kita hidup untuk diri sendiri, 如果一直以来我们就为自己而活， mulai hari ini kita belajar untuk hidup bagi Kristus. 所以从今天开始，我们为上帝、为主而活， Inilah satu pembaharuan di dalam kehidupan kita. 这是我们生命里头不断的改变、不 Kita 断的 dengar 更新。 firman sekian lama, 我们听到这么长时间， tetapi apakah firman itu berbicara kepada kita? 是否我们听得到对我们个人说话呢？ Atau kita cuma mendengar yang enak-enak yang kita dengar itu, oh kalau cocok kita dengar, kalau tidak cocok, ini pembalasan dendam ini. 是否我们只听我们爱听的？ Nah saudara-saudaraku, ada seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga kaya. 弟兄姐妹，有一个孤儿被富有的家庭收养， Ia tidak diadopsi karena berkelakuan baik. 他被收养不是因为他有好行为， Ia diadopsi bukan karena dia pintar, 他被收养不是因为他聪明， tetapi ia diterima sebagaimana adanya seorang anak. 他被收养因为他被接纳。 Status yang dulu adalah anak yatim piatu, tapi sekarang dia mempunyai papa mama. 以前他是孤儿，现在他有新的身份，他有父母， Dia mempunyai identitas baru. 所以他有新的身份。 Dan di identitas baru itu dia belajar bagaimana adaptasi dengan keluarga yang baru itu. 有新的身份，他学习怎么样适应新的家庭， Dia mulai diajarkan berperilaku yang baik. 他就开始被教导怎么样有好的行为， Dia diajarkan bagaimana mengatur tempat tidurnya. 他被教导怎么样整理他的床， Dan dia belajar hari demi hari, belajar demi untuk menjadi lebih baik lagi. 所以他每天不断的学习，可以活得更好。 Saudara-saudaraku, demikian juga dengan kita. 弟兄姐妹，我们也是这样， Kita berubah bukan karena kita sudah diselamatkan. 所以我们 Kita berubah bukan supaya kita mendapatkan keselamatan itu. 我们得救，不是因为我们改变了， Kita berubah karena sudah diselamatkan. 我们改变是因为我们得救了。 Ngerti? Kita berubah dengan tujuan, oh ya aku akan mendapatkan keselamatan. Atau aku berubah karena aku sudah mendapatkan keselamatan itu. 所以我们被改变，是因为我们得救了，不是为了我们可以得到那个救恩。 Nah keselamatan itu tidak hanya mengubah tujuan akhir hidup kita. 所以救恩不单改变我们人生的终点， Keselamatan itu mengubah cara kita hidup hari ini. 救恩同时也改变我们今天的生活方式。 Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita punya status yang baru. Kita punya status yang baru. 弟兄姐妹，我们有新的身份， Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 我们被基督所拯救， Bukan karena kita pintar, bukan karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan. 不是我们的好行为，不是我们好看，不是我们聪明， Kita mendapatkan semua itu secara cuma-cuma statusnya itu. 我们得到这一切是白白领受的。 Dan pada waktu kita menerima status yang baru itu, kita harus hidup seturut dengan status baru itu. 当我们接受新的身份，所以我们的生活也要以新的身份相称。 Tentu kita bisa jatuh ke dalam dosa. 当然，我们还可以跌倒，可以犯 Tetapi 罪。 pada waktu kita sadar itu adalah status yang baru, hidup yang baru, kita akan peka dan kita akan terus belajar untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. 但是，当我们觉到我们有新的身份，如果我们跌倒，我们再站起来，我们学习，我们不要再跌倒。 Nah saudara-saudaraku,
kita sudah mendapatkan keselamatan itu. 那弟兄姐妹，我们已经得救了， Apakah kita mau melangkah keluar dengan status yang baru itu? 是否我们要以新的身份开始走出来？ Di dalam kehidupan kita, kita menghadapi banyak kepahitan. 在我们的生活，我们面对很多苦毒， Hidup kita penuh dengan ketakutan. 我们的生活充满恐惧， Kita penuh luka masa lalu. 我们有过去的伤痛， Kita sering melakukan dosa yang terus mengikat kita. 我们不断去犯同样的罪。 Tetapi kalau kita sudah diselamatkan, 但是如果我们被基督拯救了， kita sudah mendapatkan status baru itu, 我们有新的身份， apakah kita mau melangkah keluar? 是否我们要走出来？ Apakah kita mau meninggalkan cara hidup yang lama itu? 是否我们要离开旧的生活方式？ Apakah saya mau hidup secara ataupun sesuai identitas baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita? 是否我要照上帝赐给我的新身份来生活？ Maukah kita hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka? 是否我们要活得像自由人真正的自由啊？ Nah, saudara-saudaraku, Injil adalah undangan untuk keluar dan hidup sebagai orang yang telah dibebaskan oleh 弟 Kristus. 兄姊妹，福音是邀请你走出来， Kristus sudah mengubah status kita. 所以基督已经改变了我们的身份， Mari kita belajar hidup sesuai dengan identitas yang baru. 让我们学习与我们的身份有相对的生活。 Pengakuan dosa di setiap minggu itu bukan cuma secara ritual, secara agama saja. 所以我们每个礼拜来到上帝的面前认罪，这不是一个公式而已， Bukan cuma sekedar, wah aku melakukan banyak dosa, lalu minggu aku ngaku dosa. 这不是我犯罪了，我礼拜天来上帝的面前我认罪， Lalu Senin kita kembali lagi kepada kehidupan yang berdosa lagi. 然后周一我们就同样在犯罪， Bukan saudara-saudaraku. 不是这样的。 Pengakuan dosa itu diberikan Tuhan kepada kita untuk memberi kesempatan kita dekat kepadanya. 所以上帝给我们来到他的面前来认罪，这是上帝在给我们机会， Tetapi bukan mengajarkan kita, oh ya silakan berdosa. Nanti minggu kembali lagi ya ngaku dosa ya. 这不是教导我们你认罪了再犯罪，犯错了再认罪，就这样的循环， Bukan saudara-saudaraku. 不是的。 Karena Tuhan sadar kita lemah. 因为上帝知道我们是非常软弱， Dan di tengah-tengah kelemahan itu dia mau kita belajar dengan status yang baru itu untuk belajar hidup lebih baik dan hidup lebih baik lagi. 所以我们要学习有新的身份，我们的生活一天要比一天好。 Jadi hari ini mari kita melihat kembali kepada kehidupan kita. 所以今天我们在看我们自己的生活， Apakah masih ada karakter-karakter yang tidak baik yang masih kita terus pelihara? 是否我们还持守我们的旧习惯、旧品格？ Apakah kita masih hidup dalam kemalasan? 是否我们还活在懒惰当中？ Apakah kita masih hidup dalam kecemasan? 是否我们还活在忧虑当中？ Apakah kita terus menyimpan luka-luka lama itu dan sehingga kita tidak move on? 是否我们还活在旧的伤痛，我们就根本不能走出来？ Mari kita tinggalkan semuanya itu. 我们要把这一切把它放下来。 Tuhan kasih status yang baru, 上帝给我们新的身份， kita diproses terus menyerupai Kristus. 我们不断的被塑造，越来越像基督。 Sampai satu hari kita ketemu Tuhan, ketemu muka dengan Tuhan, dan itulah waktu kita disempurnakan. 等到一天我们可以面见面，和上帝面见面，这是我们被完成的日子。 Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk status yang baru ini. 我们在天上的父，我们感谢你赐给我们新的身份， Karena kami tidak hidup di kehidupan kami yang lama lagi. 因为我们不要活在旧的生活里面。 Dengan status yang baru kami boleh terus belajar untuk menjadi hidup yang baru yang seturut dengan status itu. 我们以新的生活、新的身份，我们要生活像我们的身份一样。 Tuhan, kami sadar seringkali kami masih jatuh. 主，我们觉得我们软弱，我们常常跌倒。 Tetapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kembali kepada kami bahwa itu adalah dosa. 求圣灵不断的提醒我们那是罪， Dan berilah kami hati yang peka akan suara itu. 帮助我们对圣灵有敏锐，可以听圣灵责备我们。 Sehingga pada waktu kami melakukan satu kesalahan, satu dosa, kami sadar dan kami berbalik lagi kepadamu Tuhan. 所以，当我们要犯罪的时候，我们被提醒，我们就不再去犯罪， Sehingga hari demi hari kami semakin diperbaharui, lebih baik lagi. 帮助我们每一天被更新，好让我们可以有更好的日子。 Pimpin kami semuanya Tuhan. 主求你带领我们， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。